daripada surah Al-Ahqaf. Wa idza husyiran nasu kanu lahum, dan apabila manusia dihimpunkan untuk diperhitungkan amalan pada hari akhirat nanti, iaitu pada hari berkumpulnya semua manusia, menjadilah segala yang disembah itu musuh kepada yang menyembah, dan segala yang disembah itu tidak mengakui serta mendustakan penyembahan kepada mereka kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan sambung bacaan, tuan-tuan. Boleh rujuk pada ambil Quran bacaan. Kita tengok muka surat 503. Muka surat 503. على هذه النية وكلنا صالحا شمع خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Baca serentak sama dengan saya, tuan-tuan. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يعلمون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم به نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين أما بعد. Daripada surah Al-Ahqaf, wa idza husyiran nasu kanu lahum, dan apabila manusia dihimpunkan untuk diperhitungkan amalan pada hari akhirat nanti, iaitu pada hari berkumpulnya semua manusia, menjadilah segala yang disembah itu musuh kepada yang menyembah, dan segala yang disembah itu tidak mengakui serta mendustakan penyembahan kepada mereka kepadanya. Kenapa Allah ungkit demikian? Allah kata di akhirat nanti bila dikumpul semua, benda-benda yang disembah, batu, berhala dan sebagainya, akan menjadi musuh dengan penyembahnya. Nak sebutnya bahawa di dunia dulu mereka bukan main taat dengan berhalanya, taat dengan benda-benda yang mereka puja, puji, sembah. Taat sungguh, baik sungguh, hormat sungguh, sanjung, mentakzimkan, mengagungkan, macam-macam. Tapi bila akhirat nanti mereka akan bermusuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, mereka ingkar, sehingga penyembah benda-benda patung berhala semua akan menafikan, aku tak suruh kamu sembah dan sebagainya. Satu ketika baginda Nabi SAW didatangi oleh orang kufar Quraisy, maka Nabi kata, apa yang kamu sembah, kamu dan apa yang kamu sembah semuanya akan dihumban ke dalam neraka Allah. Maka mereka salah seorang orang kafir Quraisy tu bangun. Dia kata, apa pandangan kalau macam tu, apa yang kami sembah dengan kami yang menyembah berhala ni semua dihumban dalam neraka. Kalau gitu macam mana Isa yang dijadikan sembahan oleh orang Kristian, ya, kan orang Kristian sembah Nabi Isa. Adakah Nabi Isa pun dihumban dalam neraka juga? Maka Nabi kata tidak. Kerana dia daripada awal lagi, dia tidak pernah menyuruh menyuruh orang sembah dia, angkat dia sebagai Tuhan, dia menafikan. Maka dia juga membawa syariat Allah yang Maha Esa, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada Trinity. Ya? Tidak. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang kafir itu, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami yang jelas nyata tentang kebenarannya. Sebab apa Allah sebut ayat Quran ni jelas nyata? Adakah orang kafir ni faham sungguh Quran? Tak kesemuanya dia faham daripada ayat Al-Quran. Tapi yang disebut jelas nyata dari sudut bahasanya. Kerana mereka nampak tak mampu nak bahasa mereka, dan siapa saja kepakaran bahasa Arab ni tak mampu nak setanding dengan gaya bahasa Al-Quran. Orang pakar Arab, dia tahu Quran ni bukan, memang ayat yang sangat mukjizat, yang sangat hebat, dan tidak ada manusia sepakar itu yang boleh buat ayat Quran. Sebab orang Arab ni, mereka jadikan hari mingguan sebagai hari pertandingan bahasa. Macam kita buat deklamasi sajak ke benda ke, kan? Kumpul di pasar ni, pakar-pakar bahasa buat keluar dia punya syair-syair bahasa yang sedap-sedap bagi dia orang. Diisytiharkan, pemenangnya sekian, bulan ni kawan ni menang, bulan depan tu menang. Jadi dia orang rasa bangga, tidak ada langsung orang Arab di sekitar Mekah yang mampu menandingi bahasa orang Quraisy. Hebat, bangga. Kan? Malah mereka kata tak ada orang Arab yang luar daripada Mekah ni yang boleh lawan bahasa dia orang punya sedap. Allah turunkan Quran. Mereka dengar aja, mereka tahu ini bukan bahasa manusia. Ini bukan bahasa manusia. Sampai musuh utama Quraisy, musuh utama Islam, iaitu Al-Walid bin Mughirah, dia dianggap macam ketua sultan lah, sultan kepada orang Quraisy Mekah ni, dianggap hebat. Bila dia dengar ayat Quran, terkagum dia dengan bahasa Quran,
Dia kata wallahi innaha lahalawah wa innaha latalawah. Demi Allah, bahasanya sangat manis, bahasanya sangat sedap, bahasanya sangat indah, sangat hebat. Duk sebutnya tu. Sampai orang kawan dia, orang Quraisy juga yang tak Islam ni, dengar. Ui, dia ada puji Quran. Dia seorang-seorang tadi, gelap-gelap dengar Nabi Muhammad dia baca. Dia kata, ui, macam mana bos kita, big boss kita dah puji Quran, puji Muhammad. Pergi sampai kepada Abu Jahal. Abu Jahal paksa dia untuk jelaskan, engkau ni ikut Muhammad ke engkau bermusuh, masih lagi ikut agama kita yang lama. Dia bersumpah dengan Tuhan dia lah, berhala dia, bahawa dia masih ikut agama lama, tak ikut Muhammad pun. Punya hebatnya bahasa Al-Quran. Tapi kita ialah, kita tak menghayati keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Dan juga banyak lagi bukti-bukti jelas yang orang Quraisy tahu ini bukan manusia punya cipta. Seperti Quran didatangkan cerita-cerita yang dulu-dulu tak pernah ada manusia tahu. Manusia di Mekah. Cerita Ashabul Kahfi. Orang Mekah seorang pun tak tahu cerita tu. Nabi Yusuf, Nabi Nuh. Dengar kan tahu sekadar Nabi Nuh pernah ada tenggelam gitu je. Tapi tak tahu detailnya. Tak tahu. Tapi Quran boleh bongkar semua sekali, sampai bukan takat orang Quraisy je kagum beri peristiwa tersebut. Malah orang Yahudi yang ada rujukan kitab Taurat pun kagum. Dengan cerita yang didatangkan, bukti yang didatangkan dalam Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tadi apa? Bayinat. Ayatuna bayinat. Jelas ayat kami ni ayat yang jelas kehebatannya. Jelas kemuliaan dia. Semua orang musuh-musuh ni kagum. Jelas dah benda tu. Tapi mereka tetap tak nak beriman. Seterusnya orang kafir kata apa? Qala alladhina kafaru. Orang kafir bercakap lil haqqi lamma ja'ahum. Mereka kata, mereka buat tohmahan kepada ayat yang kami turunkan ni, Quran ni. Mereka kata hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir belaka. Mereka tuduh ni sihir belaka ni, Muhammad buat sihir. Jadi modal tak ada, nak lawan tak boleh, tuduh label dia lah. Nak bagi orang jangan berpaling kepada Al-Quran. Dia maksud tengok, ikut Quran. Nak suruh pengikut mereka tetap bermusuh dengan Al-Quran, musuh dengan Nabi Muhammad SAW. Nak kata Quran tak betul, benda bukti betul. Tapi katalah ni sihir semua ni. Am yaqulu naftarah. Ataupun mereka berkata ini semua reka-rekaan Muhammad. Reka-rekaan Muhammad. Muhammad yang pandai buat cerita, buat ayat. Tapi mereka dah tersilap langkah bila tuduh macam tu. Mereka tuduh Nabi Muhammad yang mereka Quran. Mereka lupa Nabi Muhammad ni tak pandai baca, tak pandai tulis. Kan? Tak boleh baca, tak boleh tulis Arab. Kenapa Allah buat Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis? Sedangkan Allah boleh kun fayakun, ya tuan, nak bagi pandai. Kalau Allah nak bagi Nabi Muhammad pandai baca Arab, senang kun fayakun. Pandai terus. Sedetik terus boleh pandai. Boleh baca, boleh tulis. Tapi kenapa Nabi sampai akhir hayatnya tak mampu menulis, tak mampu membaca? Ada hikmah yang besar. Nabi tak mampu menulis, tak mampu membaca, bagi Nabi adalah satu kemuliaan. Kenapa? Walaupun Nabi tak mampu baca tulis, tapi tetap Quran turun yang orang yang pandai, bijak, pandai bahasa Arab pun tak mampu nak tanding. Berarti nak sebutnya Muhammad ni bukan cerita Muhammad. Ni bukan rekaan tulisan Muhammad. Muhammad tak boleh tulis pun. Tak boleh baca pun. Ini adalah wahyu. Sehingga mereka bila dikatakan macam tu, pemimpin mereka kata ini rekaan Muhammad, orang bawah ni macam terkejut. Tak, bila pula Muhammad boleh baca? Bila pula Muhammad boleh tulis? Dari mana dia dapat maklumat tu? Dia belajar dari mana? Semua orang bawahan terkejut. Tapi mereka tetap ikut big boss dia orang lah. Orang kufar, kafir dan sebagainya. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Katakan, jawab balik. Dia orang kata, Muhammad engkau yang reka-reka. Allah suruh jawab balik. Kalaulah Al-Quran itu rekaan semata-mata, masuk manusia yang karang, Muhammad yang buat, maka tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan itu, kerana kamu juga dan juga yang lain dari kamu tidak berusaha
memberikan daku sebarang perlindungan daripada azab Allah. Kalau macam tu, kalau aku mereka sudah pasti Nabi takkan kena azab. Azab mana? Orang Islam kan di Mekah kena azab. Orang Islam di Mekah kena azab. Kalau itu rekaan aku sudah pasti. Kehendak aku sudah pasti aku akan turun bencana. Maksudnya, bagi orang Mekah ni kena bencana pasal duk seksa orang Islam dan sebagainya. Allah lebih maha mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Fala tamlikuna li min syai'. Aku tak mampu nak kuasai apapun. Huwa a'lamu ma tufiduna fi. Dialah, yakni Allah lah yang maha mengetahui apa yang dia buat. Al-Quran ni dia yang maha mengetahui. Agama ni dia yang maha mengetahui. Semua daripada Allah yang maha mengetahui. Allah lebih maha mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang kamu perkatakan itu. Cukuplah kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi bahawa aku dah sampai apa yang Allah suruh sampaikan di antara aku dan kamu. Kalau kamu tak mau nak percaya aku sampaikan pun tak apa, tak kisah. Yang penting Allah tahu aku dah sampaikan. Dan dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Al-Ghafur Ar-Rahim. Wal-Ghafurur Rahim. Wa huwal Ghafurur Rahim. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakanlah lagi, bukanlah aku seorang rasul pembawa, bukanlah aku kuntu bid'am minar rusul, membawa agama yang baru, yang berlainan daripada agama rasul-rasul dulu. Jadi apa yang Nabi bawa semua adalah syariat, adalah akidah yang sama dengan para nabi yang terdahulu. Kita dah sebut dulu bab akidah, benda yang sama. Daripada Adam menganggap Allah Maha Esa, tidak ada sekutu. Allah Maha Kuasa. Allah ada Asma' Husna macam kita duk baca sekarang. Daripada Adam lagi, Idris, Nuh, semua para nabi bawa benda agenda yang sama. Aku tak pernah bawa benda baru, Nabi kata. Aku tak bawa ajaran baru, ajaran semua nabi-nabi dulu-dulu. Ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Akan datang besok nak jadi apa, akan depan tu Allah turun azab ke apa pun aku tak tahu. Aku hanya sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Dan itu ajaran para nabi semuanya. In attabi'u ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Dan aku hanya melakukan sesuatu menurut apa yang telah diwahyukan pada aku. Itu je. Allah suruh perintah macam tu, aku buatnya. Apa yang diwahyukan kepada aku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang rasul menyampaikan amaran yang jelas. Jadi itulah tugas para rasul. Dan mulianya umat Nabi Muhammad SAW kerana mereka juga menjalankan tugas rasul. Kita ni ada tugas macam tugas rasul. Sampaikan cerita ke orang, sampaikan cerita ke orang. Amaran bagi orang yang buat benda bencana, buat benda maksiat, amarannya begini dosa-dosanya. Dan sampaikan buat gini dapat pahala sekian. Kena sampaikan. Semua tu kerja Rasul yang kita tidak ada umat yang pernah ditugaskan untuk buat kerja tu kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi dalil bahawa Nabi tak pernah pun tahu benda yang secara jelas apa yang akan berlaku ke depan kecuali semua yang Allah wahyu. Jadi apa yang Nabi kabarkan pada kita dalam hadis, nanti kiamat berlaku macam ni, akhir zaman akan datang musuh Dajjal sebagai musuh Islam, demikian perbuatan, itu bukan rekaan Nabi. Itu semua adalah wahyu, berita daripada Allah. Berita daripada Allah Ta'ala. Jadi sesuai dengan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi pernah bercakap ikut diri dia sendiri, ikut nafsu dia, kehendak dia sendiri. Semua yang dia cakap tu in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dia cakap itu adalah wahyu yang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Semua. Begitu juga disebut di sini dalam satu peristiwa Bi'rul Ma'unah, di Telaga Ma'unah, peristiwa yang sangat menyedihkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi hantar beberapa puluh orang sahabat Nabi yang diminta oleh orang sana. Orang sana minta supaya Nabi hantar
pendakwah Islam, suruh sebar Islam di kampung dia, Bi'r Ma'unah. Maka Nabi hantarlah penghafal Quran, orang-orang yang saleh, dan beberapa sahabat yang lain, wal qurra' as-sab'in, para ahli Quran yang hebat baca Quran, 70 orang. Hantar pergi sana, rupanya mereka perangkap dan bunuh semua sahabat yang sana, 70 orang. Sedih Nabi sampai Nabi berdoa kunut nazilah sepanjang sebulan. Sehingga turun bencana azab kepada kaum Bi'r Ma'unah. Dan dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan ada seorang wanita Ansar berkata ketika mana Sayyidina Uthman bin Maz'un mati, wafat. Sayyidina Uthman bin Maz'un ni adalah saudara Nabi, adik-beradik Nabi. Adik-beradik kok mana? Adik-beradik sesusuan, satu ibu susu. Daripada Thuwaibah, susu Thuwaibah, lepas itu dengan Halimah Sa'diyah mungkin. Sayyidina Uthman jadi saudara sesusuan dengan Nabi SAW. Bila Sayyidina Uthman bin Maz'un ni lah orang pertama yang wafat di Madinah Al-Munawwarah dan dikumikan di tanah kuburan Baqi'. Dia orang pertama dimasuk dalam Baqi'. Maka Nabi isytiharkan kubur tanah Baqi' ni adalah kubur untuk seluruh orang Islam. Uthman bin Maz'un, qultu rahimakallahu Abas Sa'ib. Dia mengatakan semoga Allah merahmati Abu Sa'ib, iaitu Uthman bin Maz'un. Sesungguhnya aku telah menjadi saksi ke atas kemuliaan Uthman bin Maz'un, dan semoga Allah memuliakan kedudukan Uthman bin Maz'un. Perempuan tu ucap takziah atas kematian Uthman bin Maz'un. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah kata, wa ma yudrika anna Allah akramahu. Macam mana kau boleh tahu Allah muliakan dia? Tadi kau kata Allah telah muliakan dia. Macam mana kau boleh tahu? Amma huwa faqad ja'ahul yaqin min rabbih. Maka dia jawab, la azki ba'dahu ahad. Maka dia katakan, adapun telah datang kematian daripada Tuhannya, wa inni la arju lahul khair. Aku hanya mengharap kebaikan yang dia dapat setelah kematian. Wallahi ma adri. Nabi kata aku pun tak tahu kedudukan dia macam mana. Ma yuf'alu bi wala bikum. Aku pun tak tahu Allah nak buat kat aku macam mana nanti setelah aku wafat, ataupun pada kamu, keadaan kamu setelah kamu mati macam mana, Allah nak bagi syurga ke apa ke, aku pun tak tahu. Qala Ummul Ala, fa wallahi la azki ba'dahu ahadan. Demi Allah aku takkan puji-puji melambung-lambung sangat orang setelah ni, kan? Tapi bukan maksud Nabi Uthman bin Maz'un ni orang yang kena bencana ke dan sebagainya. Kenapa Nabi kata aku pun tak tahu apa dia diberi oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya? Kerana nak supaya jangan orang meletakkan puji-pujian tu melambung sangat, kan? Kita boleh minta pada Allah, semoga Allah ampun, semoga Allah tinggikan darjatnya, semoga Allah minta. Hani'an laka bi Maz'un. Dalam riwayat lain sebut ada seorang perempuan muji, tahniahlah engkau wahai Ibnu Maz'un, iaitu Uthman bin Maz'un, kamu dapat syurga yang tinggi. Tahniahlah kamu dapat syurga. Maka Rasulullah tengok kepada dia. Rasulullah mengatakan, macam mana kau boleh tahu dia dapat syurga? Wallahi inni la Rasulullah, demi Allah aku adalah Rasulullah. Aku pun tak tahu bagaimana Allah lakukan kepada dia, kepada aku dan juga kepada kamu semua. Seperti yang Quran tadi Allah Rasulullah kata, ma yuf'alu bi wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku pun tak tahu apa yang akan berlaku padaku dan akan berlaku pada kamu. Faqalat ya Rasulullah sahibuka wa farisuka wa anta a'lam. Oh, dia sahabat engkau, dia tentera engkau, dan engkau lebih maha mengetahui, lebih mengetahui tentang diri dia, dia baik. Faqala ya, Nabi kata arjulah, ya aku harap yang itulah. Aku harap dia dapat yang baik, dia dapat syurga, dapat rahmat Allah dan sebagainya. Aku takut dia ditimpa apa-apa yang buruk daripada Allah SWT. Jadi kita juga dianjurkan untuk mendoakan siapa saja. Semoga Allah bagi kebaikan demikian sebagainya.
Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini yang datang daripada Allah dan kamu mengingkarinya? Wa syahida syahidun min bani Israel ala mithlih. Padahal ada seorang saksi daripada Bani Israel, keturunan Bani Israel, memberi keterangan mengakui bahawa Quran kitab yang sah, yang iaitu Al-Quran. Lalu ia percayakan Al-Quran ini daripada Allah, sedang kamu sanggup sombong angkuh dan tak mau menerima kebenaran Al-Quran. Orang Bani Israel boleh percaya dengan Quran. Maksud di sini adalah Sayyidina Abdullah bin Salam. Kerana Abdullah bin Salam lah orang pertama yang masuk Islam. Dia asalnya Yahudi. Yahudi pertama, pendeta Yahudi pertama masuk Islam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kerana dia dah tahu dah tanda Muhammad gini, antaranya dia akan datang hijrah ke Madinah. Dan dia akan singgah di rumah ni. Semua dalam kitab Taurat dia. Singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi mai singgah sungguh situ, dia dah nampak dah ni tanda Muhammad. Nabi Muhammad begini perbuatannya. Nabi tak pernah minta dan tak pernah minta nak duduk situ kecuali unta tu bagi isyarat. So duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta tunggangan Nabi. Kerana dia dah ada signal daripada Allah Ta'ala nak berhenti rehat di rumah siapa. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Salam dah nampak dah. Ini tanda-tanda Muhammad sebenar. Maka dia datang pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mula tengok dia. Lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah nazara ila Ibnu Abd Salam. Mula kali Nabi sampai itu, Nabi dah nampak kelibat Abdullah bin Salam. Sebelum tu bukan namanya Abdullah. Nama dia Hisin bin Salam. Nama dia Hisin bin Salam. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi tukar dia pada Abdullah bin Salam. Nabi tengok pada wajahnya, Nabi tahu dia ni orang yang saleh. Saleh di sudut amalan dia. Walaupun dia belum Islam lah waktu tu. Dan muka dia bukan muka si pembohong. Nabi kenal siapa yang membohong, siapa yang tak. Wa ta'ammalu fatahaqqaqa annahu wan nabi. Dan dia pun perhati Nabi, duk tengok daripada mula Nabi sampai ikut sampai Madinah. Tengok tindak tanduk Nabi, dia tahu ini Nabi yang dinanti-nantikan di akhir. Nabi yang terakhir yang dinanti-nantikan. Abdullah bin Salam tahu ini betul. Wa qala lahu inni sa'iluka an thalathin. Aku nak tanya engkau beberapa soalan. 3 soalan disebut di sini. Ma awwalu asyratis sa'ah. Soalan yang pertama. Ni Abdullah bin Salam buat soalan test Nabi. Dia kata, apa tanda yang pertama sekali tanda berlakunya kiamat? Tanda yang paling awal. Dan apakah makanan yang paling awal sekali dimakan oleh ahli syurga? Masuk-masuk makanan welcome tu makanan apa? Dia makan apa? Masuk-masuk syurga mula makan apa tuan? Wa ma balul walad. Jadi dijawab oleh Nabi SAW, awwalu asyratis sa'ah fanarun. Tanda kiamat yang, maksud tanda kiamat yang sangat dekat. Bukan tanda kiamat yang kita sebut, ulama sebut tanda kiamat ni kita boleh bagi pada 3. Tanda kiamat kecil, besar dan tengah-tengah antara kecil dan besar tu sederhana. Tanda yang kecil ni berlaku zaman Nabi. Berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Iaitu antaranya api membakar satu bukit. Api tu punya besar berlaku di Hijaz dekat dengan Madinah. Cahayanya besar sampai ketul batu semua jadi habu. Kan? Dan sampai cahaya tu orang di Syam sana nampak cahaya api tu punya besar. Dah berlaku. Selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kecil. Adapun yang berlaku di zaman kita sekarang ni, Arafah pokok, Mekah penuh dengan lubang-lubang, lubang apa? Terowong, menara jam menutup bayang Kaabah. Lepas itu berlaku ni negara Arab ni berlaku berlumba-lumba untuk bina bangunan siapa lebih tinggi. Ni 800 meter nak buat 900 meter, naik 1 kilometer nak lomba lawan-lawan. Semua ni Nabi dah sebut tanda kiamat, tapi itu tanda kiamat yang sederhana tadi.
Bukan yang besar, yang paling dekat. Yang paling dekat memang tak jauh sangat dah. Maka Nabi sebut narun tuhsyar min masyriq ila al-maghrib. Api yang terbakar dari timur sampai ke barat. Api yang terbakar sehingga manusia berlari semua, lari dari timur sampai ke barat. Ya. Nak menyelamatkan diri daripada api tersebut. Wa amma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah kabidil hud. Masya-Allah. Makanan yang pertama sekali dijamah oleh ahli syurga adalah hati ikan hud, ikan paus, ikan besar. Tak tahu tuan-tuan, Allah alam, kan? Itu disebut oleh Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Salam kata, jawapan ni tak ada orang lain boleh tahu kecuali dia Nabi. Kan? Jawapan ni siapa pun tak boleh tahu kecuali dia Nabi. Maka Nabi jawab tu betul, lulus. Terus dia pegang tangan Nabi Muhammad SAW nak syahadah masuk Islam. Dia lah orang pertama, hari pertama Nabi sampai di Masjid Nabawi, di tanah Masjid Nabawi tu. Dia Umar Abu Ansari, dia lah orang Yahudi pertama yang masuk Islam. Jadi dalam ayat Quran ni yang kata wa syahida syahidun min bani Israel. Bani Israel boleh menjadi saksi bahawa Quran ni betul. Kenapa kamu sombong tak nak beriman? Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak akan beri hidayah petunjuk kepada orang yang zalim. Wa qala alladhina kafaru. Ya. Dan setelah itu barulah ada beberapa orang Yahudi. Setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, maka Nabi tukar dia nama daripada Husain kepada Abdullah bin Salam. Satu ketika Abdullah bin Salam ni dia bermimpi. Sama ada mimpinya sebelum dia Islam atau mimpi dia selepas Islam. Dia mimpi dia pergi di satu taman hijau yang cantik, pokok indah cantik taman tu. Ujung-ujung taman tu, tengah-tengah taman tu ada pokok besar dan menjulang tinggi, melayup sampai tak nampak pucuk dia. Naik ke langit tak nampak pucuk, tak tahu ke sampai mana, tinggi. Kan? Tapi dia nampak seorang orang tua duduk kat pokok tersebut, batang pokok tu, bawah tu, duk main dengan kanak-kanak bergembira, sonok-sonok, gelak-gelak main dengan kanak-kanak. Maka dia setelah tu dia cerita pada Nabi tentang mimpi dia. Maka Nabi kata itulah gambaran syurga. Indah, hijau, indah, cantik. Tinggi itu seolah ialah pokok yang menjulang tinggi, menandakan ketinggian darajat Abdullah bin Salam. Hebat. Dan di bawah pokok tu ada seorang orang tua yang sedang bergembira, gelak-gelak tawa, main-main dengan budak-budak. Siapa dia tu? Itulah Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS yang sedang bermain dengan kanak-kanak syurga. Sonok. Itu berita baik untuk Abdullah bin Salam. Sehingga Abdullah bin Salam menjadi menjadi sahabat yang mulia, sentiasa berteman kepada Nabi SAW. Sehingga satu ketika Rasulullah SAW, dia mula bila masuk Islam, dia minta Nabi rahsiakan Islam dia daripada orang Yahudi, jangan cerita ke orang Yahudi. So, orang Yahudi ni jahat, dia kata. Dia lah keturunan Yahudi, dia kata orang Yahudi ni perangai jahat. Kan? Macam mana jahat? Dia kata Nabi, dia beritahu pada Nabi, satu hari nanti kau akan nampak perangai buruk orang Yahudi ni. Satu ketika Rasulullah SAW lalu dekat dengan orang Yahudi, duk berkumpul orang Yahudi. Maka Nabi tanya dia orang, macam mana pandangan kamu tentang Husain bin Salam? Orang Yahudi puji melambunglah, dia baik, anak orang baik, dia mulia, anak-anak keturunan-keturunan yang baik, alim saleh, puji melambung. Nabi kata, percaya tak kamu kalau aku kata dia dah ikut agama aku, dah percaya pada Quran? Oh, tak mungkin, tak boleh, dia tak akan ikut. Terus Nabi panggil Abdullah bin Salam, suruh dia ucap syahadah. Yang Abdullah bin Salam pun patuh pada Nabi, ucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi yang puji melambung tadi, kutuk melambung, mengkutuk, orang kata apa? Kutuk anak. Oh, dia lah manusia paling jahat daripada keturunan paling jahat, manusia paling jahil daripada keturunan-keturunan yang paling jahil. Tadi kami melambung puji. Maka Abdullah bin Salam kata, itulah perangai orang Yahudi. Kalau ada kepentingan untuk dia, dia angkat setinggi-tinggi. Bila tak ada, dia ranapkan. Masya Allah. Dan turun ayat Al-Quran tentang teguran kepada Abdullah bin Salam secara khusus. Abdullah bin Salam bila masuk Islam, dia masih lagi terpengaruh dengan ajaran Yahudi sikit sebanyak. Bukan ajaran sembahnya, tidak. Sembah dia tetap sembah pada Allah, sembahyang. Tapi antaranya dia masih mengagungkan hari Sabtu. Dia masih memuliakan hari Sabtu.
Hari Jumaat dia macam tak berapa agungkan sangat, tapi hari Sabtu dia muliakan sungguh, agungkan sungguh. Dan yang keduanya, dia tak mau makan dan tak mau minum, tak mau makan daging unta dan tak nak minum susu unta. Sebab dalam Yahudi punya haram benda tu. Benda tu haram. Unta ni bagi dia orang. Jadi bila disampaikan kepada Nabi SAW, turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, masuk dah dalam Islam ni seluruhnya, ikut seluruhnya. Jangan ada benda yang kamu tak mau ikut. Teguran pada Abdullah bin Salam. Jangan pula yang diagungkan oleh Nabi pada hari Jumaat, kamu tak nak agungkan, tak nak muliakan hari Jumaat. Jadi juga pengajaran bagi kita, kita kena muliakan apa yang Nabi mulia dan apa yang kita mencintai, apa yang Nabi cintai. Barulah kita ni mentaati Islam keseluruhannya. Dan Abdullah bin Salam agak panjang hayatnya sehinggalah dia bertemu zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dan setelah kewafatan Sayyidina Osman dan syahidnya meninggal dunia di zaman pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ataupun penghujung pemerintahan Sayyidina Ali. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, orang kafir berkata pada orang beriman, law kana khairan ma sabaquna ilaihi, kalaulah benar apa yang dibawa oleh Muhammad ini betul, baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya, kerana kamilah yang sepatutnya menerima segala kebaikan. Ni orang kufar Quraisy kata, tak, kalau betul lah pasti kami orang pertama yang paling tahu kebenaran. Orang Quraisy menganggap dia orang lebih awal, lebih aula, lebih utama untuk tahu benda tu betul tak betul, sebab kami pakar Quran, pakar bahasa Arab. Kamilah yang patut. Ni kami tak percaya, kami tak percaya pada Quran. Padahal hati dalaman mereka dah kagum dengan Quran, tapi mulutnya bertapik-tapik. Oh tak, Quran tak betul. Kami tahu Quran ni dusta. Dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu, mereka memusuhinya. Lalu mereka mencaci dengan berkata Al-Quran ini adalah rekaan, dusta, pembohongan yang sudah lama. Ni cerita dongeng belaka. Ifkum mubin, ni cerita-cerita kuno ni. Quran ni kau bawa main cerita-cerita kuno. Ni mereka itulah, bila dah kalah hujjah, tak mampu nak membuktikan hujjah mereka, akhirnya mereka label-labelkan dengan label-label yang kotor pada Al-Quran. Wa min qablihi kitab Musa imam wa rahmah. Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al-Quran ni dusta, pembohongan kepada ada rekaan Muhammad, padahal telah ada sebelumnya kitab Nabi Musa menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya, dan Al-Quran pula sebuah kitab yang mengesahkan kebenaran kitab yang lampau, diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang yang zalim dan berita gembira bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalaulah Quran ni benda dusta rekaan Muhammad, sudah pasti orang Yahudi itu pun takkan percaya pada kitab Taurat. Kitab Taurat pun turun pada Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi yakin bahawa Taurat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab pada Nabi Musa alaihi salam. Turun pada Nabi Musa alaihi salam. Yakin? Pasal apa dia orang boleh percaya itu bukan rekaan Musa? Kan? Orang Yahudi anggap macam tu. Cuma fakta-fakta dalam kitab Taurat tu mereka seleweng-seleweng. Dia tahu kitab Taurat ni turun pada Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa sebagainya tak nak. Pasal mereka dengki pada Nabi Isa AS, tak nak percaya. Tapi tapi mereka menukarkan ayat-ayat tu menjadi ikut hawa nafsu dia orang. Sampai menganggap anak Tuhan ada lah dan sebagainya. Jadi orang Yahudi pun masih menganggap Tuhan ni ada anak. Iaitu dikatakan dalam Quran, Uzair. Orang Yahudi kata Uzair tu anak Allah. Sebab dia Uzair, iaitu seorang Nabi yang saleh. Dan dia ni dah mati 100 tahun, Allah hidup balik. Maka orang Yahudi menganggap dia anak Tuhan, anak kelahiran baru, anak Tuhan. Dah 100 tahun mati hidup balik ni. Jadi
Semua tu benda yang tak pernah diajar dalam kitab Taurat. Tapi dia orang yakin Taurat tu datang turun daripada Allah kepada Nabi Musa AS. Yakin? Jadi dia orang boleh terima itu datang daripada Allah turun pada Musa. Kenapa kamu tak boleh terima? Allah ia juga yang turunkan kitab Quran ke aku Muhammad, ke Nabi Muhammad. Wa hadza kitabun musaddiqun. Ni kitab yang benar, yang betul, yang pernah semua kandungan dalam dia menceritakan maklumat ketuhanan yang sama. Lisanan Arabian, cuma dia datang dengan bahasa Arab. Kalau kitab dulu Ibrani. Liyundhira alladhina zalamu, untuk beri amaran kepada orang yang zalim, dan wabushra, beri berita yang baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Amaran pada orang yang zalim dan memberi berita amaran, berita baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Kata Imam At-Tabrani, qala an-nasu minal musyrikin, orang musyrik yang mencabar, nahnu azzu, kamilah yang termulia. Kamilah bangsa Quraisy ni yang termulia. Agama kamilah agama yang paling betul. Wa nahnu, macam-macam lah dia puji diri sembah agama dia orang, kelompok dia orang. Falau kana khairan ma sabaquna ilaih, kalaulah Quran ni betul lah, tak ada orang lain yang lebih awal-awal percaya, sudah pasti kamilah orang pertama percaya. Kamilah orang pertama percaya pada Quran. Tapi oleh kerana Quran tu bohong, kami tak percaya. Sebab kamilah pakar bahasa, kamilah boleh nilai benda tu kualiti ataupun tidak, benda tu hebat ataupun tidak. Kan? Dia orang bangga dengan bahasa dia juga. Kononnya dia ada pakar dan sebagainya. Walau kana khairan ma sabaquna ilai fulan fulan fulan. Semua tu cakap macam tu. Maka itulah ayat tadi sebagai jawapan kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Jadi siapa orang muhsinin ni? Allah kata Quran ni peranannya bagi amaran, warning pada orang yang tak mau ikut. Kalau tak ikut, neraka demikian-demikian. Dan bagi berita baik kepada orang yang taat, patuh buat baik. Siapa dia muhsinin di sini? Antara ciri utama orang muhsinin, orang yang suka buat baik, adalah kebaikan dari sudut akidahnya, keyakinannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami hanya Allah, mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak ada dua, tidak ada tiga. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dengan pendirian menganggap. Kita bagi ruang azan insya-Allah. Siapa dia tadi disebut al-muhsinin, iaitu orang yang beriman, melakukan kebaikan. Antaranya adalah orang yang berpendirian tegas terhadap tauhid pada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan yakin semuanya daripada Allah SWT dengan akidah yang sahih. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang buat kebaikan macam mana sekalipun, kalau akidahnya rosak, maka semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan boleh dikatakan orang yang akidahnya rosak, kalau dia buat baik pun tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi untuk peribadi dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah, yang mengatakan Allah Tuhan kami, dan mereka istiqamah pendirian tegas terhadap ketauhidan pada Allah Ta'ala. Fala khaufun alaihim, mereka tak pernah rasa takut bimbang. Diancam macam-macam oleh musuh Islam, tak risau. Walahum yahzanun, mereka takkan duka cita, takkan sedih. Contoh sahabat-sahabat Nabi, bila dia masuk Islam kena siksa teruk, kena maki hamun. Bilal bin Abi Rabah kita tahu ceritanya, Ammar bin Yasir kita tahu ceritanya, yang maknya syahid disula dan ayahnya dibunuh dengan sadis, dengan hebat, dengan dahsyat oleh musuh. Tapi mereka tak menyesal masuk Islam. Itu istiqamah. Kita juga jangan salahkan Islam. Kadang-kadang berlaku macam ni. Itulah taat sangat, ikut sangat. Contohnya kadang-kadang orang mulut celupa macam tu. Ni tak boleh buat apa contohnya. Kan? Ada satu kisah seorangnya bin Sumaid, seorang pendakwah yang pergi ke pendalaman Afrika, kan? Kita tuan ada baca kot cerita tu. Pergi pendalaman Afrika ni,
Jadi bila sampai di sana, orang cabar dia. Kalau kau kata agama Islam betul, kau boleh tak minta kat Tuhan kau apa yang kami nak? Dia tanya, apa yang kau minta? Kau nak apa? Kamu nak apa masyarakat orang kulit hitam ni yang menyembah cara agama kuno dia orang lah. Dia kata, kami ni bumi kami gersang, tak ada air langsung. Kau minta kat Tuhan kau suruh nak hujan. Sudah, dia kata. Masa tu dia terfikir macam mana dia nak buat. Benda ni kita buat semayang hujan pun tak tentu Allah betul ke tidak. Maka dia kata, dia okey tak apa. Dia sahut. Boleh, aku doakan. Dia pun berdoa malam dengan penuh tangisan, menangis merayu pada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, permintaan ni bukan permintaan pribadi aku, bukan dia minta dengan hak aku. Kalau hak aku boleh ambil air bagi je. Bukan hak aku ni minta hujan. Dan permintaan ni antara agamamu yang benar ataupun dinampakkan agama Islam itu sebagai benda yang palsu, bohong, tak benar langsung. Ni antara hidup dengan mati lah kita kata agama Islam ni. Maka ya Allah, kalau kau nampak ini kebaikan nak tunjuk pada dia orang, maka kau turunlah hujan. Kalau tidak, sudah pasti mereka akan jauh daripada agamamu ya Allah. Mereka lagi tak percaya pada Islam. Dan dia, bila orang tanya dia setelah peristiwa, dia tak lama setelah tu, berapa hari, sehari 2 hari kot selepas dia minta, Allah turunkan hujan sungguh. Barulah sekampung tersebut percaya pada agama Islam yang dia bawa, masuk Islam dia. InsyaAllah. Begitu satu kisah Nabi SAW yang pernah saya baca di sini. Kisah mukjizat Nabi SAW. Orang kampung, satu kampung masuk Islam, turun hujan. Mereka yakin kerana Islam hujan turun. Sampai setahun setelah tu, hujan dah tak turun, tanaman dah kering kontang. Maka mereka, pendakwah sahabat Nabi ni rasa risau, takut mereka ni tak percaya pada Islam lagi dah. Maka mereka datang pada Nabi Muhammad SAW minta bantuan. Nabi pun bagilah bantuan untuk bagi mereka supaya tenang, supaya mereka tetap pegang pada Islam. Ya. Jadi tu istiqamah. Kita tuan-tuan berlaku pun jangan salahkan Islam. Oh berlaku itu sebablah taat sangat pada Islam lah, apa itu ni sebagainya. Tak apa berlaku pun memang Allah dah takdirkan. Islam tetap benar, tetap kita bersihkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala khaufun alaihim, tak pernah rasa risau, tak pernah menyalahkan Islam. Jangan. Walahum yahzanun, dan tak pernah duka cita dengan apa yang telah berlaku pada mereka, iaitu sahabat Nabi ada yang terseksa. Masuk Islam kena seksa, masuk Islam kena bunuh, masuk Islam mereka tak risau. Yang pegang Islam tetap pegang Islam, tak risau. Oh masuk Islam macam tu, aku tak nak Islam, nak keluar. Na'udzubillah. Tak berlaku macam tu. Ini orang yang berpendirian tetap dengan akidah dan tauhid yang sebenar. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka lah adalah ahli syurga yang kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan amal soleh yang mereka kerjakan. Walaupun dunia nampak kena bencana, pendirian Islam, amal Islam, takwa pada Allah kena bencana. Jangan salahkan Islam. Kena bencana, itu kebaikan untuk dia orang. Kerana amal soleh mereka ahli syurga. Begitu Nabi sebut, akhir zaman nanti akan musuh yang nak menyerang Kaabah akan datang dan Allah tenggelamkan mereka dalam satu lubang, tenggelam semua. Dan Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, di Baidah tu tenggelam semua. Mungkin bukan semua itu musuh, mungkin orang tempatan, orang yang lalu lalang, orang yang tak terlibat dengan kejahatan tentera tadi. Mereka mati juga ya Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah kata semua mati. Tercerulih masuk dalam tu, semua mati. Tapi mereka akan dibangkitkan di mahsyar bergantung pada niat masing-masing, akidah masing-masing. Jadi niat yang baik, maka diberilah ganjaran syahid, mati tersebut syahid. Kalau niat dan perjalanan mereka perjalanan yang tak baik, maka matilah keadaan yang tak baik. Sebab itu sunnah bagi kita tuan-tuan, nak buat suatu apapun, apa tujuan, niat tu kena ada. Niat, apa tujuan? Contoh kita nak travel mana-mana, nak pergi satu tempat, apa pergi tu buat apa? Kena terlintas benda tu. Aku pergi nak buat ibadah, nak ziarah orang, nak apa-apa je lah benda niat tergambar yang baik. Maka kalau berlaku, Allah ambil kira dah. Niat engkau tu Allah bayar pahala. Contoh kita niat nak menziarahi orang tua kita, kan? Balik nak menziarahi orang tua. Katalah tak sampai, ada halangan, tak sampai, tak
tak dapat nak menziarahi, tetap pahalanya dah sampai. Seperti para sahabat Nabi SAW nak pergi perang tapi tak jadi pergi. Tapi tetap mati mereka, mati syahid. Ada sahabat yang mati di dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk, tak perang lagi. Sahabat orang biasa nampak mati di perang tu baru kira mati syahid. Ni dia mati dalam perjalanan nak pergi, tak sampai perang lagi, tetap pahalanya mati syahid sebab niat dia dah ada ke sana. Jadi Allah ambil kira sangat niat kita, tujuan kita. Jadi kalau boleh setiap kali tuan-tuan nak pergi kenduri open house pun, orang jemput open house. Apa tujuan pergi open house? Kena ada gambaran niat yang baik. Rugi tuan-tuan kalau tak niat tak baik. Niat yang tak baik. Niat yang tak ada niat lah. Allah dah jemput, makan, jom kita pergi makan. Sekadar niat pergi makan, yalah, kalau apa berlaku, tak ada lah ganjaran nilai pahalanya. Tapi kalau niat apa? Pergi nak hubung satu rahim, nak tunai hajat dia. Dia panggil kita kena pergi ya. Hajat dia. Nak tunai hajatnya. Nak eratkan satu rahim persaudaraan Islam. Nak mendatangkan kegembiraan pada tuan rumah. Meninggal dunia tak sempat sampai, Allah bayar dah full pahala apa yang kita niat tadi. Itu penting. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sikit memberi manfaat kepada kita apa yang telah kita dengar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.